Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia muka surat mana ni? 4:17 lagi atau 4:18. Semalam kita selesai dua hadis yang berkaitan dengan haid, wanita yang dalam tempoh haid. Sebenarnya beberapa hukum yang terlibat dengan haid kaum wanita, tetapi hukum ini bukan hanya untuk orang perempuan tetapi juga untuk orang lelaki. Sebab di bawahnya ada isteri, ada anak perempuan, ada ibu, ada mak saudara. Ini dipanggil muharramat, orang yang haram kahwin dengannya. Jadi mereka juga ingin memerlukan hukum-hukum haid ini, pengetahuan tentang hukum haid. Jika tidak, mereka mendahului masa. Banyak perkara yang akan berlaku yang menyebabkan amalannya terjejas. Jadi kita perlu tahu, orang lelaki perlu tahu, malah tidak ada hukum haid ini subjek ni duduk pada kelas muslimat saja. Kelas orang lelaki pun kena belajar juga hukum haid ini. Mereka berkongsi bukan hanya pada tempat tidur tetapi juga di luar lagi dalam hak ibadat. Jadi oleh sebab itu kita dalam perkara ini banyak salah faham. Bila salah faham, kita salah juga menjalani perintah-perintah Allah berkenaan dengan hukum-hukum bersih, hukum taharah. Kita salah faham. Akibat daripada salah faham itu, kita di dunia salah faham, akhirat juga kita salah faham. Apa yang saya nak sebutkan pada pagi ini, hukum Islam ada tempoh masanya. Tempoh masa hukum Islam di dunia, tetapi hukum yang sama dimansuhkan. Kadang-kadangnya dimansuhkan bukan hanya dengan sebab mati, sebelum mati lagi pun dimansuhkan sebelum mati. Jadi kita tak berapa faham dalam hal ini, maka dalam hal ibadat barangkali boleh dipersoalkan. Ada hukumnya sebelum sakit. Bila sakit, dia masuk hukum lain. Sunnah Nabi sudah tidak pakai lagi disebabkan sakit. Sebabkan kita sakit, sunnah Nabi. Sedangkan sunnah Nabi ni orang bacanya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tak sukakan kepada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Bukan. Golongan Nabi ini orang suka kepada Nabi. Orang suka mengikuti Nabi. Orang perempuan ada yang jadi isteri Nabi. Amalan mereka adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaum wanita yang mengamalkan amalan yang bukan sunnah Nabi. Tak ada. Kalau terkeluar daripada sunnah Nabi, Nabi tanya apa sebab? Kerana dia mengantuk. Nabi semayang tiap-tiap malam, tahajud. Kaum wanita tidak begitu. Isteri-isterinya khususnya. Nabi tidak melarang kamu nak tidur, Aisyah tidurlah. Ini amalan orang-orang yang terpilih dan mereka berminat untuk sembahyang malam. Kalau tak minat, tak apa. Aisyah kata mengantuklah, yang kita fahamnya. Tapi sebenarnya bukan mengantuk. Nabi suruh tidurlah, tak mengapa. Sebab orang perempuan dia kerjanya jenis kerja lain daripada jenis kerja orang lelaki. Jadi oleh sebab itulah maka kita dapati dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadat
yang merupakan sunnah Nabi SAW, kita perlu beri perhatian kepadanya, maka insya-Allah kita tidak akan menyeleweng daripada sunnah Nabi SAW. Baiklah, apa nama ni, saya nak sebut pun takut orang marah. Sembahyang atas kursi, sembahyang di atas kursi bagi orang yang tak mampu sembahyang sambil duduk. Sembahyang sambil duduk lah, tak payah atas kursi. Nabi tak pernah sembahyang di atas kursi, tak pernah sembahyang atas kursi. Mengapa tak sembahyang atas kursi? Ada orang jawabnya, tak ada kursi zaman tu, kursi tak ada. Mana boleh mana boleh kita kata member Nabi SAW. Bila Nabi tua, ada seorang perempuan dia tawar bagi kursi. Nabi nak pasal apa? Pasalnya bukan nak semayang, nak baca khutbah, nak baca khutbah di atas kursi. Pasal apa tak semayang, tak baca khutbah sambil duduk? Sambil duduk tak boleh ke? Tak boleh lah, bertentangan dengan khutbah supaya orang ramai tahu, ramai orang tengok muka Nabi SAW. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh, bukan tak boleh ya, bukan tak boleh sembahyang atas kursi, boleh. Pasal apa pula tak boleh? Boleh, tapi kalau boleh, kalau baik sembahyang atas kursi, maka Nabi dulu sembahyang di atas kursi Nabi. Tapi Nabi tidak, Nabi sembahyang sambil duduk lah. Dan Nabi arahkan para sahabatnya sembahyang sambil duduk. Illam tastati', kalau kamu tak mau duduk, tak boleh duduk, maka sembahyang sambil baring, tak boleh sembahyang sambil baring. Banyak macam-macam Nabi beri pilihan satu sampai akhir hayat. Selagi ada fikiran ini, maka sembahyanglah. Bergantung pada orang lain, bergantung kursi, supaya orang atur kursi berapa untuknya, maka itu menyalahi sunnah Nabi. Kalau saya katalah, tetapi ulama hari ini dia kata sembahyang atas kursi itulah bagusnya. Kita zaman kursi, bukan lagi zaman tak ada kursi. Saya boleh jawab, tapi tak mau jawab lah. Okeylah, sembahyanglah atas kursi, sembahyanglah. Bila sembahyang atas kursi, sunnah Nabi SAW pun ada, tapi bukan Nabi amal. Nabi cakap macam mana kedudukan kursi, macam mana. Semuanya ini kita perlu dapati daripada sunnah Nabi SAW. Baik, satu. Kalau tak ada hadis, sunnah Nabi mesti ada hadis. Mesti ada hadis. Kita ikuti hadis, bukan ikut orang cepat orang cakap tidak. Itu dia, ada hadis. Kalau hadis yang adalah di papan ni, tak hadis di bawah. Itu tidak nak marah siapa-siapa tau. Alam macam mana pun, asalkan semayang, dan semayang itu sah. Hak yang sunat, hak yang wajib, hak yang tak wajib. Semayang atas kursi, kalau boleh berdiri, kemudian baru berdiri dulu, baru takbir, baru baca Fatihah. Kalau mampu buat macam tu. Kalau tak mampu, duduk pada kursi, duduklah atas kursi. Macam mana? Tak duduk atas kursi, salah lah. Pasalnya kursi kita duduk tengah-tengah saf orang, di belakang orang, kiri kanan orang, semuanya. Belum ada COVID ni. Sekarang ni dia bagi jarak sosial. Itu jarak sosial punya hukum lah. Gitu. Tapi saya nak baca ni dulu. Pergi muka surat 108, masa pun dah habis dah. Kalau ada orang nak minta keluar, saya tak ada masalah, sila. Sebabnya ini masa ni pun sekolah dia tak buka lagi. Yang ketiga hadisnya, bukan yang ketiga, yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izari wa hunna huyyadun. Terjemahannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung rapat dengan isterinya, dan isterinya dari atas katil, fawqa al-izar, dari atas
dari atas kain ketika mereka berada sedang haid. Itu dia. Ini Nabi SAW, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi dia mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepadanya. Ini secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yubashir kana Rasulullah. Kalau bahasa Arabnya kana ni fi'il naqis tam, fi'il naqis. Kana adalah, maknanya selalu ni, bukan naqis. Fi'il dia ada naqis, ada tam. Naqis tu kurang, tam tu yang sempurna. Ini kana yubashiru nisa'u, Nabi selalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung rapat. Yubashiru tu dia katanya berhubung rapat dengan isterinya dari atas kain ketika mereka sedang haid. Maknanya mendekati orang perempuan, isteri pada masa haid tidak salah. Kerana apa? Kerana mereka bukan seperti yang dipahami zaman jahiliah. Zaman jahiliah orang memahami bahawa perempuan ini dia membawa sial dalam rumah. Jadi waktu haid pergilah dulu keluar padang pasir, dia ada satu tempat yang dikhaskan untuk kumpulan ini. Islam tidak begitu, itu jahiliah. Jadi undang-undang jahiliah sudah tidak dipakai lagi. Malah di dalam Islam sendiri pun undang-undang Nabi dan Islam ni sekat mati. Dah mati habislah. Tak ada dah undang-undang lain pula akan dipakai. Ada undang-undang di alam barzakh, ada undang-undang di alam mahsyar, pada mahsyar, ada undang-undang di dalam syurga. Aneh sebenarnya undang-undang di sana. Saya dah sebut dah semalam, perkara-perkara yang diwajibkan di dunia ini tidak diwajibkan lagi di akhirat. Di dunia ni ada semayang, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada macam-macam lagi yang diwajibkan. Bila mati tak ada, habis semua sekali. Itu ditukar dengan undang-undang lain. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di dalam syurga ini satu sunnah dalam syurga. Ma tashtahi anfusukum, apa yang dimahukan oleh diri kamu. Nak apa? Tulis saja, isi saja borang. Bukan isi saja borang lah. Tidak, setengah buah tu nganga ni. Nganga tu dia mai masuk dulu. Buah apple, tapi buah durian tak lah. Buah durian, masuk buah durian dalam mulut ni. Syurga, benar dah duduk dalam syurga. Makan durian tiap-tiap hari. Durian tidaklah. Mengapa pulaknya nak rabak, nak habis mulut berdarah duduk dalam syurga, penat orang katanya. Tidak. Ma tashtahi anfusukum, barang yang kamu suka, itu undang-undang di dalam syurga. Walakum fiha ma tad'un, waktu dalam syurga juga akan disediakan apa yang kamu minta. Kemudiannya dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqala ya Aisyah tunawilini thawb faqalat inni haidun faqala inna haidataki laysat fi yadiki fanawalathu. Terjemahan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika baginda sedang dalam masjid ini, ada penting tak sebut masjid begini, penting sebut dalam masjid. Sebab apa? Sebab dalam masjid ni ketat sangat undang-undangnya. Undang-undang tidak begitu ketat. Tengok Nabi ni, katanya Aisyah kata, ketika Nabi berada dalam masjid, faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, nawilini as-thawba, wahai Aisyah, holorkan aku kain. Kemudiannya jawab Aisyah, aku sedang haid. Sabda Nabi, haidmu bukan pada tangan. Lalu Aisyah holorkan kain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dalam tempoh haid ini, setakat mana boleh, setakat mana tak boleh, bagaimana undang-undang bagi Nabi, tapi macam mana pula undang-undang yang harus yang ditawarkan kepada umatnya. Dalam masjid boleh nak buat macam ni, kau ni nak bawa isteri, kau nak duduk sekali dalam isteri. Ada pulanya benda-benda yang sulit pun nak buat dalam masjid juga tak boleh. Nabi minta kain, nawili ni saubaya Aisyah, hantar honorkan kepada aku kain Aisyah, aku nak tutup benda ni. Tak boleh. Aisyah tak tahu lagi dalam masjid ni tak boleh benda-benda yang boleh yang menggairahkan, tak boleh, kena tutup. Nabi tutup kain, dia minta dengan Aisyah, nawili ni sauba ya Aisyah, berikan kepadaku. Kalau orang lain minta dengan orang lain tak tahu perangai Nabi macam mana, dia boleh duduk dengan isteri, dekat dengan isteri, tapi dengan penuh sopan. Nabi bersopan, kesopanannya ialah ajak hukum yang berkaitan dengan wanita ketika berada dalam masjid. Mungkin tidak kerap Nabi SAW meminta kain untuk menutup sesuatu yang patut ditutup di dalam masjid ketika berdua-duaan Nabi dan isterinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak melepaskan peluang bertanya. Faqala inni haidun, aku sedang haid ya Rasulullah. Boleh ke nak holah-holah kain yang kamu buat biasa-biasa buat tu? Boleh ke buatnya? Inna haidataki laysat fi yadiki fatanawalathu. Haidmu itu bukan duduk di tangan. Kamu nak ambil kain tu, nak ambillah dengan tangan. Bukan duduk pada kaki, duduk pada tangan, ambil dengan tangan. Fanawalatu, lalu Aisyah radhiyallahu taala anha menghonорkan kainnya kepada Nabi SAW. Kan jelaskan hukum dalam Islam. Jadi mengapa kita tinggalkan hukum-hukum itu? Dengan sebab untuk kita memayah-mayahkan. Kita boleh jawabnya kerana manusia ini dia tak begitu faham, dia ganas di rumah dia, dan dalam masjid pun dia bimbang keganasan itu. Ya, ini tindakan yang betul dalam masjid, bukan seperti di rumah. Sesiapa yang boleh mengawal nafsunya di mana-mana saja di rumah, dia boleh kawal undang-undang di rumah, dia boleh kawal undang-undang di masjid, maka sila apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Kemudiannya, kuntu asyrabu ana haid summa unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itulah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.